Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Fiqhul Qulub, iaitu merawat hati menggunakan ataupun pemahaman tentang rawatan hati berdasarkan kepada Quran dan hadis. Pada muka surat 31 betul muka surat 31 bahagian D itu, iaitu nombor 4, hati orang Islam yang zalim dan fasik. Sebenarnya perbincangan ini masih berkaitan dengan hadis yang kita bincang sebelum ini pada muka surat 26 itu. Yang mana pada muka surat 26 itu disebut hati manusia itu terbahagi kepada 4. Pertamanya hati orang beriman, yang disebut sebagai qalbun ajrat itu. Yang keduanya hati orang kafir, yang disebut sebagai qalbun aghlaf. Dan yang ketiga, hati orang munafik, yang disebut sebagai qalbun mankus. Dan yang keempat yang kita akan bincang pada malam ni, iaitu qalbun musfah. Qalbun musfah. Hati orang Islam yang zalim dan fasik, ataupun disebut dalam hadis itu kita bincang sebelum ni, qalbun musfah. Hati ini mengandungi 2 bahan, iaitu iman dan juga sifat nifaq. Dan ia menjadi tawanan kepada aspek mana yang berjaya menguasainya. Kalau iman itu lebih dominan, iman itu lebih kuat, maka dialah yang menguasai hati. Tapi kalau sifat fasik, sifat nifaq itu lebih kuat, maka dialah yang menguasai hati. Sebab itulah manusia yang mempunyai hati seperti ini, dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Jadi sentiasa berubah-ubah. Ada ketikanya dalam keadaan baik, maknanya pada waktu itu dia telah dikuasai oleh iman. Ada ketikanya berubah menjadi tidak baik, maknanya pada waktu itu hati telah dikuasai oleh sifat nifaq itu. Ini kerana orang yang memiliki hati seumpama ini adalah orang yang terjerumus ke lembah kemaksiatan. Sehubungan dengan itu, tidak sewajarnya kepada seseorang Islam menjadikan hatinya berulang-alik di antara taat kepada Allah dan Rasulnya dengan taat kepada syaitan dan hawa nafsu. Jadi hak ni sentiasa berlaku perlawanan. Dan kebiasaan orang Islamnya inilah. Inilah hati kebiasaan orang Islam. Ada ketikanya baik, ada ketikanya tidak baik. Tapi ramai juga hak mula-mula tadi, hak ajrat tadi, hak beriman, maknanya iman lebih kuat. Iman sentiasa menang dalam perlawanan melawan panggil nafsu ammarah itu. Tapi hak terbanyak dah hak nombor 4. Contoh bagi orang yang memiliki hati seumpama ini ialah orang yang membaca Al-Quran dan juga menunaikan salat, kemudian keluar, lalu dia mendengar nyanyian yang cabul, melihat kaum wanita bukan mahram dan lain-lain. Maknanya walaupun dia ni baca Quran, solat, puasa, tapi masih ada kelemahan. Mana maksiat yang dia hadapi, yang berhadapan dengan dia lah, dia suka juga nak kawal. Misalnya kita kata tengok aurat perempuan dengan nyanyian, atau payah dia nak kawal diri dia. Kadang-kadang dia kalah semasa berhadapan dengan maksiat itu.
Jadi menjadi kewajipan pada seseorang yang beriman mengawasi diri daripada memiliki hati yang bercampur aduk di antara kebaikan dan keburukan ini. Mana kena ada usaha yang gigih lah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi berkata, wa innamal a'malu bil khawatim, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala macam yang dilakukan oleh seseorang itu, sesungguhnya segala amalan yang dilakukan oleh seseorang itu dikira berdasarkan yang terakhir dilakukan. Maknanya nasib dia baik ataupun tidak baik, tengok sebelum dia meninggal tu bagaimana keadaan dia. Dia buat kau baik ke tidak. Ni sebenarnya susah kita nak tentukan. Sebab tu di sini ana buat catatan daripada sebuah kitab, Al-Mafatih fi Syarhil Masabih, syarah pada kitab Mishkat tu lah. Al-Mafatih yang ditulis oleh Al-Husain bin Mahmud bin Hasan Al-Mashhur bil Muzahiri. Baik, apa dia kata? Dia kata semua perbuatan manusia dikaitkan dengan bahagia atau celaka. Jadi bahaya ke celaka ke perbuatan manusia dikaitkan kepada amalan akhir dia. Di akhir kehidupan tu apa yang dia buat? Sebab setengah orang tu pada peringkat awal teruk lah, tapi akhirnya jadi baik. Ada setengah orang itu sebaliknya, pada peringkat awal kita kata baik, tapi peringkat akhir jadi tidak baik. Macam-macam lah. Jika seseorang mati dalam keimanan dan ketaatan, maka pastilah pada ketika itu amalan-amalannya yang baik adalah berfaedah untuknya, dan ia menjadi sebab terselamat daripada neraka. Jadi mengikut dalam syarah ni, maksud amalan baik ini maksudnya iman itu. Maksudnya seseorang mati dalam keadaan beriman. Itu maksudnya. Namun jika seseorang buruk amalan akhirnya, hak ini maksudnya berubah jadi tidak baik. Jadi kalau daripada kita ni dia lebih menjuruh kepada mati dalam keadaan rasa iman, maka celakalah nasib dia di akhirat. Jadi apa maksud dia sebenarnya? Walaupun dia sebut, dia kata amal akhir, maknanya secara hakikat sebenarnya Allah Maha tahu secara hakikat. Kita ni atas dasar andaian sahaja. Kadang-kadang kita tengok orang mati dalam masjid ketika solat, zahir kita kata husnul khatimah. Tapi hak sebenar macam mana? Takut dia ada riak ke? Tu kita tak tahu. Sebab itulah zahir kita kata baik lah. Dan kita doa. Sebab tu orang yang kita nampak baik pun tetap kena doakan kebaikan dan keampunan. Apa? Hakikat kita tidak tahu. Kadang-kadang kita nampak baik tu kita nampak ya. Di sebalik tu banyak lagi perkara yang tidak baik. Kadang-kadang baik depan orang, bila berada bersendirian tidak baik. Jadi boleh berlaku begitu. Sebab itulah Syekh Muzahiri ni dia kata pada pandangan dia lah, dia kata masalah husnul khatimah, su'ul khatimah tu dia lebih bersifat iman kekal secara tahqiq, secara benar ataupun tidak. Ataupun iman itu sudah bercampur bau dah dengan perkara-perkara yang syirik dan sebagainya. Jadi bila bercampur dia tak ada dah iman tu, jadi syirik lah. Ataupun iman itu ada tetapi terlalu lemah, mati dalam keadaan iman terlalu lemah. Ini juga termasuk su'ul khatimah. Jadi orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah sama ada mati dalam keadaan sudah tercabut iman, na'udzubillah, ataupun iman ada tetapi terlalu lemah sehingga iman itu tidak mampu membuat dia tu menjadi kita kata dapat saadah, dapat kebahagiaan di hari akhirat. Boleh berlaku semuanya. Sebab tu kita disyariatkan berdoa. Kita doa kan, husnul khatimah. Kita minta dalam bila-bila pun boleh, tidak semestinya lepas sembahyang. Masalah husnul khatimah dengan su'ul khatimah. Itu kita kena minta. Mana kalau tak ingat Arab kita boleh sebut, ya Allah, jadikanlah hidup aku ni, jadikanlah kematian aku ni sebagai husnul khatimah. Jangan jadikan kematian aku sebagai su'ul khatimah. Mana kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, kesimpulan bahagian ni sebelum kita masuk pada bab yang kedua, apa kesimpulannya? Cuba kita tengok di sini. Baik atau rasanya anggota zahir manusia adalah bergantung kepada hati. Apabila hati baik, ia akan menghasilkan pergerakan anggota badan yang baik, seperti melakukan pelbagai amalan ketaatan
dan menjauhi pelbagai amalan keburukan. Apabila hati rosak, ia akan menghasilkan pergerakan, ataupun kalau kita nak terjemah ubah sedikit pun boleh juga, bukan terjemah mana kita ubah sikit. Apabila hati rosak, ia akan menghasilkan amalan. Sebabnya kalau pergerakan ni sebab kalau dalam ta'arif bahasa Arab, biasanya kalau amal ini dia lebih menjuruh kepada perbuatan yang berniat. Kalau pergerakan biasa dia panggil fi'lun. Innamal a'mal, dia guna amal. Itu boleh nak terjemah gini, tapi maksudnya sama gitulah. Jadi kalau ana ubah sedikit, bukan kata salah, tidak, supaya lebih dekat dengan hadis tu, kita boleh kata gini lah. Apabila hati rosak, ia akan menghasilkan amalan-amalan anggota badan yang tidak baik, seperti melakukan maksiat. Itu kesan dia. Hati yang dimakmurkan dengan takwa, disucikan daripada noda melalui proses latihan yang berterusan. Latihan sini kena latihan tazkiyah. Itu kita guna istilah Quran. Melalui proses latihan tazkiyah, yakni proses penyucian jiwa. Itu istilah agama lah. Kalau tasawuf tu istilah tidak diguna dalam Quran dan hadis. Proses latihan tazkiyah yang berterusan dan juga dibersihkan daripada segala akhlak yang buruk akan mencetuskan cetusan yang baik yang akan dapat menyaksikan keajaiban daripada khazanah-khazanah yang gaib, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sudah sampai ke peringkat tazkiyah nafs dia, tazkiyatun nafs, sebenarnya orang ini sudah berada di bawah taufik dan hidayat daripada Allah. Jadi hak dia buat semua molek-molek saja. Tinggi tak tinggi orang ni, kadang-kadang kita sedilah pengalaman lah bila kita baca kitab. Setengah-setengah orang gini kita harap pada dia. Gap-gap kita jadi harap. Kalau hak dia buat kita yakin betul, siapa gitu. Ni pengalaman. Tapi ada setengah-setengah orang kita tak harap. Walaupun dia orang agama juga, ni pengalaman anak berkawal. Dia ni kita harap. Sebab lama kita sayang, kita jadi memberi nilai begitu kepada dia. Dia tak serupa. Ketika itu malaikat akan membekalkan kepadanya petunjuk kebenaran yang hakiki. Hati umpama sebuah kubu. Syaitan merupakan musuh yang sentiasa ingin memasuki dan menawannya. Mempertahankan kubu itu adalah dengan mengawal segala pintu masuknya. Orang-orang yang tidak mengetahui pintu-pintu tersebut tidak akan dapat mengawalnya. Oleh itu mempertahankan hati daripada syaitan ialah dengan mengenali pintu-pintu dan tingkat-tingkat yang mudah bagi syaitan memasukinya. Mana selepas ni itulah. Tu dia panggil bara'atul istihlah. Bayangan yang dia akan bincang selepas ni. Kita nak bincang selepas ni lah. Walaupun sebut dah sebahagiannya sebelum ni. Mana kita kena tahu. Jadi kita nak kawal supaya hati kita tidak boleh ditembusi oleh syaitan, sebab dia boleh masuk melalui saluran darah tu. Tapi bagaimana kita nak sekat supaya dia tak boleh, bukan sekadar masuk, mendekati pun tidak boleh. Tapi dalam kitab ni akan datang dia sebut ada setengah-setengah tu syaitan boleh masuk, tapi syaitan tak boleh duduk, kepanasan. Ini antaranya orang yang banyak berzikir kepada Allah. Itu dia bincang akan datang. Baik, habislah bab ni. Kita pergi pada bab yang kedua, sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Perbincangan bab yang kedua ni masih lagi dalam proses kita nak mengenali hati kita. Kita nak tahu apakah sebab yang menyebabkan hati kita berpenyakit. Dan juga bila kata penyakit hati itu, contoh penyakit hatinya apa? Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya tu dia guna illatul qulub, penyakit hati. Dia guna istilah gitulah. Baik, cuba kita tengok di sini. Hati manusia terdedah kepada berbagai-bagai jenis penyakit batin. Maksud penyakit batin ni penyakit yang hanya boleh dikesan dengan agama, dengan wahyu. Sebab dia bukan penyakit zahir. Mana kalau nak test dengan alat-alat moden, alat sains perubatan, tak boleh lah. Sebab ni dia bersifat ruh, bersifat batin, bukan bersikap badani ataupun kita kata fizikal, tidak. Perkara ini diakui oleh Al-Quran sendiri.
Maknanya hati ni dia ada penyakit batin dia. Yang mana hak ni tuai dia nampak sihat. Walaupun ada penyakit ni, tu bahaya tu. Boleh pergi harta nak pergi mana-mana. Nah, orang tengok tu nampak segar bugar lah. Tapi sebenarnya dia sedang menghadapi satu penyakit yang serius lah. Misalnya dalam Quran sebut surah Baqarah ayat 10 ni, walaupun dia berkait dengan orang munafik, tetapi sesiapa yang ada sifat munafik terkena juga ayat ini. Allah sebut dalam ayat 10 suratul Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit. Jadi tengok dalam mana-mana tafsir pun sebenarnya, sebab ana ada buat ni masa untuk kelas tafsir tu, kita rujuk mana-mana, semua ulama kata syak dan hasad dengki sebagai pemula. Tu. Lepas tu penyakit lain lahir, terbit daripada dua ni, syak dan dengki. Hak ni lah sifat yang menebal yang ada pada puak-puak munafik. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Itu kerana tidak bertaubatlah, dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Jadi ayat ni ana petik dalam hak Syekh Sa'di ni, ringkas tapi menariklah. Tapi ada juga setengah-setengah kitab sebut gini. Dia kata berdasarkan kepada ayat ni, bahawa penyakit hati tu kalau tidak dirawat dengan segera melalui cara wahyu, dia boleh melarat dan bertambah. Dia boleh berkembang penyakit tu. Dia tidak kata penyakit tu dia statik, dia boleh berkembang. Dia jadi lebih berat kalau dibiarkan, tidak dirawat. Bahaya tu. Jadi nak rawat macam mana seorang tu tak tahu pun tentang hati dia, bagaimana hati tu. Sebab tu kitab ni kitab penting lah. Hak berkait dengan tazkiyatun nafs, proses pembersihan jiwa. Quran tu kan, salah satu target dia ni selain daripada untuk tauhid, untuk dia juga untuk bersihkan jiwa manusia daripada amalan atau sifat mazmumah itu. Baik, penyakit hati yang terdapat dalam ayat di atas adalah penyakit nifaq, iaitu berpura-pura menerima Islam pada masa hayat, tapi pada hakikat ia sebenarnya tidak bertujuan menerima Islam dengan penuh keikhlasan. Sebaliknya sebagai batu loncatan untuk memusnahkan Islam daripada dalam. Ni ta'rif yang sangat spesifik. Kalau Imam Ibn Taymiyah dia beri ta'rif lain, tapi termasuk juga ni. Dia kata nifak ni seseorang menyembunyikan keburukan, tapi yang dia zahir itu kebaikan dengan maksud dunia, dengan maksud untuk menipu manusia. Itu baru jadi nifak. Tapi kalau yang dia sembunyi itu kebaikan, tapi yang zahir ni nampak macam tidak baik lah. Kadang-kadang, misal sebagai contoh, anda ambil sebagai contoh lah. Dulu pun pernah juga kita tanya guru kita sebut masa belajar kitab Minhajul Abidin dulu. Misalnya contoh ni, misalnya kita terpaksa berbohong, yang mana dengan sebab bohong tu semua orang jadi molek. Tu ulama kata tak nak kata munafik tu. Tapi ulama kita tak guna nipu sunat tu. Waktu sekadar haruh, dia naik sekadar haruh, ya tak ada sunat nipu. Tapi kalau kita berbohong menyebabkan ada terjejah hak seseorang, tu tak boleh. Kalau kita ambil contohnya, misalnya guru kita nikah dua misalnya, lepas tu dia upset kita, kalau bini aku tanya mu jangan royak enggak. Anak pernah kena juga tu. Pernah lah kita buat gitu. Lepas tu kita mahu mikir. Tapi kuku mana lepas tu dia molek lah. Tapi kita kena nasihat. Anak kata lepas ni aku tak sedar sebab nikah sangat aku sakit kepala. Kita tak sedar. Kalau mengurus diri. Jadi kita nak kira ke mana tu pelawak tu kita tu. Dia pergi, kita kata bini, oh kita tak tahu. Anak tak kata dia tak pergi, tu laki dia kita kata tak tahu. Padahal kita tahu. Bapa tu takut balah tu. Tidaklah kata hilang hak isteri dia, tidak atau terjejah, tak ada, cuma jadi molek tak balas lah. Cuma kita nasihat pula lepas tu. Lepas ni tak serius tu. Kita ayat ke guru kita ni, panan nikah ya. Nipu tak erti. Dia ustaz juga. Benda-benda gitu tu kita nak kata munafik ke? Kalau nak kira tak termasuk lah tu. Dia sembunyi tu dengan maksud tu supaya contoh Ibn Taymiyah mari contohnya orang Islam di peringkat awal Mekah tu.
Dia kadang-kadang terpaksa pergi ke berhala supaya orang nampak dia tidak Islam. Sebab kalau orang tahu dia Islam, terancam nyawa dia. Jadi yang disembunyikan itu adalah Islam, yang dizahirkan adalah semacam kufur. Kalau tu tak apa. Sehingga kalau nak solat tu terpaksa pergi, seolah-olah bawa kambing pergi kepada pasir. Bila tengok tak ada orang solat, cepat-cepat pula solat tu. Tu tak boleh solat di kawasan, pergi ke lorong-lorong yang sempit, yang tersembunyi. Itu disebut. Tu Ibn Taymiyah kata tak boleh nak kata munafik tu. Sebab tu dia buat contoh secara spesifiknya. Nifak ni berpura-pura menerima Islam pada masa hayatnya, tapi pada hakikat sebenarnya bertujuan menerima Islam dengan, tidaklah terima Islam itu dengan ikhlas, tidak. Tapi ada maksud dunia, tak kira lah apa maksud tu. Tu orang panggil munafik. Dah ni pernah berlaku di zaman Madaniyah kepada Nabi sendiri, ketika Nabi membina negara di Madinah. Warga negara berbilang kaum di negara tersebut. Jadi Nabi nak bina masyarakat tu dia jadi masyarakat madani, hak sengerti. Tu Nabi berhadapan dengan 3 kelompok manusia mengikut ahli sirah. Yang pertama orang Islam, yang kedua orang kafir, yang ketiga pokok munafik. Setengah ulama bagi orang Islam pun dia ada bagi 2 pula. Islam hak sudah kukuh keimanan ni, dengan Islam hak muallaf ni, hak baru-baru ni, hak tak faham Maulid lagi ni. Jadi kalau kita bagi 3 lah. Orang Islam sendiri ada pembahagian dia, golongan kafir, hak jelas kafir, Yahudi dan sebagainya, dan juga selagi golongan munafik. 3 kelompok ini susah. Tu pembahagian. Setengah ulama bagi siapa 4, siapa 5. Orang Yahudi dah ada juga Yahudi yang baik. Ada pembahagian pula tu. Macam-macam lah. Tapi hak 3 ni semua terima. Orang Islam ni tidak kira bangsa ni, dia tidak kira bangsa pembahagian ni. Mana orang Islam non-Muslim, tak boleh kata kafir, non-Muslim. Marah kau orang. Lepas tu apa dia lagi kata? Ni Yahudi ke apa ni? Bawa munafik. Bawa munafik tu lah. Ni. Jadi beratlah Nabi. Lepas tu kalau nak kira kaum pula sangat banyaklah kaum. Sebab tu masyarakat Madinah ni masyarakat yang betul-betul majmuk lah. Dari segi agama pun macam-macam ada, segi kabilah, bangsa pun macam-macam ada. Jadi maknanya Nabi nak membina masyarakat pada waktu itu, maknanya banyak perkara lah hadapi rintangan itu. Cumanya di sini kita nak fokus kepada hak munafik. Ni payah bahasa sekali. Jadi Nabi SAW menghadapi kesukaran dengan adanya rakyat yang munafik. Ni memang dalam kitab sirah dia sebut. Dalam kitab sirah disebut terang. Dan kalangan banyak-banyak, ramai-ramai rakyat ni hak mana ke paling susah, paling Nabi berhati-hati, munafik lah. Sebab tu Nabi tak beri jawatan buat dia. Nabi tak beri jawatan, Nabi tahu. Selain itu terdapat penyakit lain, iaitu suka mengikut nafsu syahwat. Ni ni antara kita kata penyakit hati juga ni. Orang ni payah benar ni. Dia ada perbincangan khusus kata. Nak lawan penyakit nafsu, nak lawan nafsu ni. Nafsu ni banyak nafsu makan. Nak lawan hal tu. Nafsu apa dia? Nafsu jenis nak layan hobi luar biasa ni, hobi ada juga ni hobi kan. Baik berat jugalah kena tu, macam-macam lah hobi ni. Dengan ngainya kita kata apa dia lagi. Dengan bola sepak, dengan badminton, macam-macam kita tengok hobi manusia. Setengah tu boleh kawal jadi seimbang, setengah tu tak boleh kawal jadi tak seimbang. Itu atas kekuatan dan kelemahan diri masing-masing. Mana kalau boleh kawal jadi molek. Sungguh-sungguh kena nyakit main badminton, lebih pada licawi lagi. Kawan tu pun tidak ketemu buat latihan. Lebih lagi dia. Ada sampai 2 kok semalam dia main. Macam-macam manusia ni. Padahal kita kata tak ada apa-apa tu kalau kawan jaga ikut jadual molek dah, tak ada masalah pun. Bahkan bini pun suka. Ni siapa bini, siapa pun rata ya orang. So pakat nasihat untuk lelaki dia. Berat lagu tu. Lagu tu berat lagu tu. Siapa ngai tu bini dia ya kata habis 1000 lebih hutang. 1000 lebih. Dia ya anak tak tahu lah dia ya. Tolonglah nasihat ustaz ni. Kita nasihat lagu mana muka betul tua pada kita. Ada kata murid itu ngaji ustaz kan. No.
Ngaji ustaz, tidak sini tak ada. Lain kita lain anak murid dulu. Akhir sekali berakhir dengan perceraian. Cerah. Tak tahulah kuku ada nyakit, tapi diberitahunya gitulah. Nak malang. Lebih pada nelayan. Pelik sungai apa hari kata Allah berat kalau kena nyakit. Ni tu termasuk hawa nafsu tu. Hawa nafsu ni mana orang panggil kehendak nafsu, kehendak kemahuan tu. Jadi kalau tak boleh kawal dia jadi lagu tu lah. Apa saja tak kira. Hak mai haji, no haji tu. Ada juga ada ngaji kan. Siapa bini dia ngadu. Bini yang ngadu ke mak dia pergi katak atas belakang duduk tengah mai haji kedai kopi. Tidak sini juga ni cerita ni, sini jauh-jauh belakang ni lain. Dia duduk ngaji kan juga. Tu masa pengalaman dulu. Kita jadi bila bini dia cerita tu, masa baca ayat-ayat Quran tu kalau kena dengan ayat berkait dengan dia tu kita ulas sikit. Gitulah nak ayat direct tak boleh nyetok. Siapa saya dia kata ustaz dia takut dua akhirnya Allah dengan mak dia. Dia sebut kita kata bagus juga tu, tapi kena takut pada Allah lebih lagi lah. Dia tak khabar alik dah main kopi sodok ni. No, dia haji kopi sodok ke apa main ana apa tak tiga dia ayat. Saya dia duk ayat lah. Dia tak khabar ni mak dia mari kat belakang. Mak dia mari bawa nyapu dah. Saya ada. Bau ke atas belakang dia lompat. Enggak ada ramai saksi tengok. Dia lompat ni atas meja lagi tak gelik. Asalnya suruh beli kicap ya. Bini dia nak gariming, tunggu kawan ni bokok dulu. Mau punya haji kedai kopi. Tu nyakit tu. Tu dah ni. Orang lagu ni sebab dia ni kaya, dia kerja molek. Kaya dia rumah besar jago. Tapi dia tak boleh tinggal tu. Kalau dia start main haji, tunggulah bini dia rumah. Tak tahu buku apa dia balik. Tu nyakit. Tapi dia kerja molek, kaya dia. Kita pergi rumah dia dengan tu kelemahan manusia. Tu contoh banyak lagi nyakit lain. Ada lagi hak berat-berat pada tu pun hak habis duit banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ini pun penyakit juga. Baik, Allah Subhanahu taala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 32, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua ni bukanlah seperti perempuan-perempuan yang lain. Mu jangan ingat mu ni serupa kedudukan dengan perempuan lain. Mu ni isteri Nabi. Kalau kamu tetap bertakwa, maknanya kalau kamu tetap bertakwa, kamu dapat kelebihan daripada perempuan-perempuan lain yang bertakwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lemah manja, dengan lembut manja semasa bercakap dengan lelaki-lelaki yang ajnabi, lelaki asing. Kerana yang demikian itu boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya dengan menaruh tujuan buruk pada kamu. Dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik sesuai dengan kesopanan itu. Sebab isteri Nabi ni ialah kita kata perwatak kayak biasa, ada yang comel. Sehingga ada syair Arab nak sebut tentang kecantikan dia, Ummu Habibah misalnya. Lebih comel lagi dalam riwayat sebut nak banding dengan Aisyah, comel dia lagi. Safiyah misalnya, itu antara yang cantik lah. Walaupun kita kata janda tapi masih muda, cantik. Kadang-kadang ialah muka masyarakat ni kan, bukan semuanya. Ada yang munafik, ada yang masih belum terbentuk dengan hati yang baik. Jadi syaitan akan ganggu. Jadi maknanya isteri-isteri pemimpin ni dia kena kawal diri dia lebih daripada perempuan-perempuan lain, sebab dia berkait dengan maruah untuk lelaki dia. Kadang-kadang orang nak rosakkan maruah suami dia dengan buat kritikan terhadap dia. Sebab apa? Sebab untuk lelaki dia tak jaga, isteri dia tak jaga. Kadang-kadang malu dengar cara isteri dia bercakap. Kita pilih kepala apalah, bini pemimpin lagu ni kecek power kapur, tak erti. Benda memalukan lah. Anak nak sebut pun tak ternama. Ni masa anak sebut, ni masa anak tak nikah lagi, kita pergi main badminton, dia duk kecek pun kita kenal lah. Nengu kita jatuh tak kecek lagu tu. Kalau lah ni hadirat jual abak gagah rutin lah lako.
Lemah kita kelih dengan pakai tudung nampak molek bagi anak tak lih, tu tak sesuai. Yalah kita pun tak tahu dia pendidikan macam mana, tapi kat kukuk mana pun fenomena tu satu fenomena dulu tak ada gitu. Itu maknanya kita boleh faham, tu maknanya kena kawal sungguh. Sebab tu dalam kitab ulama-ulama misalnya kitab Tarbiyatul Aulad disebut Profesor Dr. Abdullah sebut, dia kata para ulama kita sentiasa memperingatkan kalau kamu nak masyarakat kamu jadi baik, kamu kena didik anak perempuan biar jadi baik. Anak lelaki ni dia sifat lah, anak perempuan tu banyak yang menjadi faktor. Dia sebut gitu. Tengok dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Baik. Jadi ayat ini ayat 32 suratul Ahzab ini menjelaskan bahawa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, diminta supaya mereka merendahkan suara mereka apabila bercakap dengan orang-orang Islam, agar tidak diambil kesempatan oleh orang yang mempunyai penyakit hati di Madinah. Siapa tu? Iaitu orang-orang munafik dan orang-orang yang suka mengikut nafsu dan syahwat untuk mengadakan tuduhan yang bukan-bukan terhadap isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Ini Syekh Al-Jazairi sebut kan. Jadi sebab itulah dulu guru ana pada sebut masa kita bincang tentang ayat surah An-Nur tu, dia pun sebut, dia kata sebenarnya kalau kita jaga sungguhlah hubungan kita lelaki dengan perempuan dari segi ikhtilat bainan nisa' war rijal, pergaulan lelaki perempuan ni susah juga sebenarnya orang nak fitnah kita dengan perempuan kalau kita jaga sengaja. Sebab dalam Islam ni cukup dah royak tip-tip untuk kita masa kecek depan orang lagu mana, bahasa lagu mana, mata lagu mana, jangan duduk di tempat yang mencurigakan, semua sebut belakang. Kalau kita jaga semua tu payah katlah. Payah katlah lah orang nak tipu kita, orang nak nak fitnah kita tu. Tapi kalau tak jaga, mudah orang fitnah. Tambah-tambah kalau dia pemimpin. Sebab masa berkuasa ni molek belaka hadut sekeliling kita tu. Bila ada berlaku tekih balah, dia pun berpindah kepada parti lain. Dia ingat semua tu kelemah-kelemah. Kadang-kadang siap-siap dah dia letak tu tak. Tu benda-benda gitu insya-Allah. Mana kalau kita jaga, Allah akan jaga. Ihfazillah yahfaz. Kalau kita jaga hukum hakam agama ni, Allah jaga kita. Itu ingat benar tu. Sebab tu guru pesan lah. Dia kata sebab dalam kitab-kitab ni ada orang-orang agama siapa hebat-hebat, siapa melakukan zina lah, setengah-setengah ulama tu adalah latar belakang dia tu. Jadi kena jagalah, kena jaga. Sebab perkara ni sebenarnya dah sudah terhakik dengan hebat benar di zaman kita. Kadang-kadang hoduk jadi pejabat biasa je, tepuk belakang kawan tu biasa kita tengok depan mata kita. Mana tak jaga, mana sudut tu sudah berlaku banyak kelemahan, jadi kena jaga molek lah. Baik, sebab-sebab hati berpenyakit. Ni kita nak tengok pula hati berpenyakit ni apa sebab dia, faktor-faktor yang boleh menyebabkan hati jadi berpenyakit. Ni wajib tahu. Tujuannya untuk menghindari sebab itu. Sebab-sebab yang menyebabkan hati manusia berpenyakit ada 8. Bukan 5 tu, 8 tu sebenarnya salah tu. Enggak nak bubuh nombor semua tu, dia sebenarnya dia 8 tu sebenarnya. Tukar dia buat situ 5 dah. Ubahlah situ 8. Situ dia buat 5. Sini ana baca sinilah. Sebab yang menyebabkan hati manusia berpenyakitnya ada 8. Yang pertamanya penglihatan yang berlebihan, pergaulan yang berlebihan, semua boleh, makan dan minum yang berlebihan, tidur yang berlebihan, angan-angan kosong. Ni kalau tak lebih pun kena penyakit ni. Dia tak boleh ada langsung angan-angan kosong. Kalau mari angan-angan itu kena istighfar, auzubillah selalu. Ni tak perlu banyak lah mana ni. Bergantung bukan kepada Allah, mendengar muzik secara berlebihan. Dan ada lagi selepas tu lah, ada lagi selepas. Tak apa, kita tengok ni dulu. Yang pertama sekali, percakapan yang berlebihan, kecek lebih. Ni kalau kita ada mufrad ni, ana ada buat satu nota khusus syarah pada hadis ada mufrad tu lah. Panjang jugalah bagaimana pandangan sahabat tabi'in. Siapa Umar bin Abdul Aziz kata orang banyak kecek ni tanda akal dia lemah. Macam-macam salaf kita lu sebut tu tahu kecek banyak ni. Kecek banyak hak tidak ada isi ni.
Tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi sini dia tidak sebut banyak sangat, cuma sekadar untuk kita faham. Percakapan yang keterlaluan ataupun berlebihan menyumbang kepada penyakit hati. Ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan menerusi Mu'adz bin Jabal. Nabi kata, "Wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatahum." Ni bagi orang belajar bahasa Arab kena ingatlah, kalau ada hal illa, hal tu hal nafiah, bukan hal istifham. Sebab tu kita terjemah bukankah, tidakkah. Sebab ada illa, jangan terjemah dan adakah. Walaupun hal tu asal dia adakah, tapi sini tidak, sebab ada illa. Hal ni jadi hal nafiah. Bukankah, ada makna tidak. Kah tu ada juga, cuma ada tidak tu. Tidakkah atau bukankah manusia. Hak ni satu. Yang kedua, hal bila ada illa boleh juga kita terjemah ayat isbat. Tu kita terjemah ayat isbat. Ni ialah kalau kita belajar. Tapi hak ni dulu masa dengan almarhum Ustaz Labib dulu, dia buat tajuk khusus. Kita boleh terjemah gini. Mana sebab besar seseorang terhumban, tersembam muka dia dalam neraka adalah kerana hasil lidah dia. Tu kita boleh terjemah gitu. Tu dia panggil terjemah dalam bentuk isbat. Tak ada nampak nafi tu. Boleh terjemah hal illa. Tetapi kita ambil sini lah. Tapi nak terjemah gitu boleh lah. Bukankah manusia dihumban ke neraka atas muka mereka atau di atas pipi mereka? Kena bubuh neraka tu dia tertinggal tu, kecuali dengan sebab hasil percakapan mereka. Kesal lidah lah tu. Maknanya hak ni antara kesal yang besar. Manusia terhumban ke dalam neraka kerana lidah, ngopaknya, kepada fitnahnya, menimbulkan suasana yang terfitnah. Asalnya tak ada dia buat cipta suasana, dia kecek menyebabkan orang jadi nampak buruk. Orang akan menyangka buruk, sangka buruk pada orang tertentu. Walaupun sangka buruk itu tidak berat, tapi kita rasa tak agak air. Dia ni ada tak kena ni. Jadi timbul begitu. Itu termasuk perbuatan yang haram. Tu hasil lidah lah. Gak lon ni lidah sudah, peranan lidah sudah diambil oleh media, dengan smartphone dan sebagainya. Tu sebab itulah ulama kata hadis-hadis yang berkait dengan sebut lidah tu, dia berkait dengan penyebaran maklumat. Dia berkait dengan tu sebenarnya. Maknanya sekarang ni kadar dia, skala dia lebih teruk lagi lah. Kalau dulu fitnah dalam kadar 10 orang, lah ni fitnah, dia fitnah ke bahasa Inggeris pula. Lebih ramai lagi orang faham. Maknanya dosa lebih besar. Memanglah kalau kita baca dalam kitab misalnya Syekh Utsaimin dalam syarah kitab pun Riyadhus Salihin tu, dia sebut, dia kata ulama sepakat fitnah ni ada dua. Pemula fitnah, penyebar fitnah. Sepakat ulama yang memulakan fitnah, orang sebar tu semua hak dia dosa paling besar. Macam piramid gitu dosa dia di atas sekali. Sejauh mana tersebar, maka sebanyak itulah dia boleh dosa. Orang lain ni dosa juga, tapi tidak sebesar dia. Jadi penyebar yang mula-mula mencipta fitnah, dia dosa paling besar. Hak tu sepakat ulama, kata Syekh Utsaimin. Jadi hak penyebar ni boleh dosa dengan kadar dia, tapi setiap orang yang sebar oleh kerana fitnah dia berpunca daripada semua dosa tu dapat ke dia juga. Orang lain tu dapat dengan kadar dia. Tu ayatnya berat, kena jaga. Ayat lidah ni, semua tu lidah ni. Baik. Kemudian, jadi maksud percakapan yang keterlaluan atau berlebihan di sini ialah berdusta. Berdusta, mengumpat, mencerca orang dengan kata-kata nista, mengeluarkan kata-kata kotor, berbangga-bangga dengan diri sendiri, bercakap tentang perkara yang batil, berbalah dan berskenter dan sebagainya. Jadi dia gini, anda nak sebut di sini, sebab sini pun ada muat ni. Kalau zaman kita lah ni, kena beringat. Kadang-kadang kita tidak maksud pun, kita bersangka baik lah. Kadang-kadang kita bila kita dapat anak berjaya, setengah itu dia masuk dalam FB, setengah tu dia bukan maksud nak ujub, nak riak, nak berbangga, nak sahur kata. Kadang dia mungkin kita sangka baik lah.
Tetapi kadang-kadang perbuatan itu disangka oleh orang. Orang berkata, dia ni sama mesti dia ada tunjuk dalam. Jadi nampak buruk. Lebih baik tak usah. Walaupun mungkin kita tidak maksud begitu. Tapi keadaan itu menyebabkan orang jadi sangka macam-macam kepada kita. Lepas tu, bila anak dia seorang lagi tu, 2-3 kali dia puasa senyap, tak ada masuk. Orang kata, dia buruk benar markah. Ya, pencapaian tu pulak jadi timbul masalah pulak. Macam-macam tu dia. Baik tak usah. Walaupun niat kita molek. Molek ke mana tu, anda pun tak ketiru nak orang tu. Nah, bila masuk tu, molek lagu mana, kita tak usah duduk itulah. Tapi nak ayatnya, dia ada kesan dia. Ingat dulu satu cerita ni, nak ayat cerita itulah kita ni maklumat ni, penyebaran maklumat ni nak ayatnya fitnah. Kadang-kadang dengan kita sendiri. Sebab tu fitnah ni ada dua, fitnah dakhili dengan fitnah kharij. Fitnah dalam kita sendiri silap percaturan, silap langkah. Tak nanti kau orang fitnah kita, fitnah diri kita sendiri. Tu laki beli kereta. Ani ingat lagi. Nombor malah ayat nombor. Kereta Q7. Nah. Bini enggak masuk dalam internet. Gagal orang. Gagal lah orang ni. Engkau betul lah laki ni pemimpin. Engkau bini pula. Dia masuk bawa baru. Oh macam-macam. Berjojuk je penjara komen tu. Benda-benda tak boleh. Benda-benda gitu tak boleh. Sebab tu kata pemimpin ni dia bukan supaya wanita-wanita lain, isteri pemimpin. Kena lagu tu gak. Tu lambat-lambat selih tu. Kena kerja lebih lah mengenai hadiah kereta ni. Macam-macam sindir benar tak molek. Orang akan sebut. Jadi benda-benda gitu sebenarnya kalau boleh tutup, kita tutup lah. Walaupun kita tidak niat pun gitu. Tetapi dalam agama kita menutup punca fitnah itu dituntut. Matlub fi syar'. Dituntut dalam syariat. Ni. Kalau tidak jadi sahabuk kita kan. Bila orang nak guna, orang boleh guna macam-macam. Padahal tak ada dek pun. Sebab tu anda ada benda-benda tak boleh misalnya pemimpin pakar kereta masjid, benda-benda gitu kita tak boleh layan. Kecuali terbukti dia karat. Setengah tu beli kereta sebelum jadi rakyat lagi. Tapi orang guna nak ayat ni manusia ni. Apa tak lagi kalau kita tak beringat awal-awal lagi. Benda-benda gitulah, benda-benda gitu. Banyak lagi lah perkara misalnya nikah kita kata, dia kena itu. Sebab tu dalam Islam ni salah satu disebut sebagai orang panggil sifat perkahwinan dalam Islam, dia panggil syuhrah. Tak ada hak tu pusah nikah. Syuhrah ni maknanya kena ikhtiar. Ulama bahas syuhrah ni maknanya ni kalau orang biasa pun, kalau pemimpin lagi lah nikah kena syuhrah. Bila kata syuhrah dia tak boleh nikah senyap-senyap lah. Tu makna syuhrah. Stasi timur fitnah ni. Tamu-tamu kalau pemimpin pula nikah atas bukit Gunung Jerat ni misalnya. Apa ke nikah situ? Misalnya contoh dah. Kita fitnah. Nikah orang tak tahu. Tidak mengikut prosedur. Jadi fitnah. Orang biasa betul apa tak pemimpin. Benda-benda gitu kena jaga. Kalau tidak jadi bahayalah. Sebab tu ulama sebut dua. Fitnah ni ada dua. Fitnah dakhili, dalaman. Kita sendiri tu tak kena. Yang kedua orang lain, kita jaga dah orang lain. Tu tak dosa kita. Tapi kalau fitnah berlaku kerana kecuaian kita, jenis biasa tak jaga, dosa kita tu. Ada juga dosa kita tu. Misalnya kena khalid siap, kita kata dah. Tak misalnya dah, gagal. Mana-mana pun boleh berlaku ni ramai. Hak tidak memimpin pun gagal. Tak imam. Dia tak imam, dia khalid siap. Nak sabar. Ada berlaku. Tu jadi benda-benda lagu tu segi nikah tu sah qabil tu besar dah nikah ni. Kecuali hak gang ya. Jadi keadaan tu kena jaga. Kalau tidak bahayalah. Baik, cuba kita tengok lagi. Bercakap tentang perkara-perkara seumpama ini bagi sesetengah orang telah menjadi asam garamnya dan sukar untuk ditinggalkan. Na'udzubillah min zalik. Ana sebut, ingat sebelum ana sebut saya ni cerita zaman dulu, masa sekolah dulu. Siapakah hari ni begitu tengok ada lagi perangai dia. Payah juga nak buat nyakit ni. Mungkin boleh jadi kita ada nyakit lain, tapi ana sebut ni sebab nyakit kecek pelawak. Siapa guru kita berkata, kena beringat lagi tu. Tak berubah lagi perangai tu. Kalau siapa setara tu dahsyatlah tu. Kalau siapa tak tu na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang ala persekolahan ni banyak dia berubah sifat. Setengah orang tak berubah lagi. Ada juga berlaku gitu. Bagi setengah orang bercakap kotor, menipu, fitnah,
cakap bahawa ni sudah menjadi asam garam dia, dah sukar untuk ditinggalkan. Bagi setengah-setengah orang. Di mana saja dia berada, ada saja percakapan yang keterlaluan yang dikeluarkannya. Ni kita jumpa sama lah. Ni kita jumpa sama. Bila kecek ke arah memburuk ke orang, kita sebagai orang yang ngaji sunnah, ngaji tafsir ni, jangan ada langsung jenis kecek gitu. Bila kecek jadi orang jadi faham buruk orang lain, jangan. Tu sebenarnya sangat bercanggah dengan ruh syariat. Sepatutnya kita orang Islam ni menjadi ejen pendamai, islah. Mana kalau orang tu apa kita cuba baiki dia punya watak, seorang kita cuba takwil ke arah kebaikan, itu kena agama. Ni kat kecek sikit nak sebut keburukan, tak sebut pun kiyah-kiyah, itu salah. Itu termasuk dalam su'ul adab, buruk akhlak. Jadi perkara tersebut telah menjadi sebati dengan jiwanya. Percakapan itu sendiri sebenarnya melibatkan 4 jenis. Bila kita kecek, ulama bagi 4 kategori dalam percakapan kita. Yang pertama, percakapan yang mengundang kemudaratan. Dalam ucapan dia tu ada perkara-perkara yang akibatnya buruk. Sebab tu Sayyidina Ali kata tafakkaru qabla an takallamu. Sayyidina Ali sebut ni antara kata-kata Sayyidina Ali lah. Tafakkaru qabla an takallamu. Bila mu nak kecek tu, sebelum kecek fikir dulu. Kalau kita nak kecek ni molek ke tidak? Natijah dia macam mana? Kesan dia macam mana? Fikir dulu. Sebab tu orang yang mengikuti nasihat sahabat ni, dia payah nak kecek. Tidak kata ikut tobik, tak. Dia payah apa? Fikir. Kadang-kadang kita rasa molek. Hak kita rasa molek ni kalau kecek ada juga molek, tapi hak buruk ada ke tak? Kalau hak tu lebih buruk, lebih buat tak usah kecek. Makna itu maksud tafakkaru qabla an takallamu. Fikir terlebih dahulu sebelum kamu bercakap. Mana fikir tu kesan dia tu. Baik, itu kategori pertama. Kategori kedua, percakapan yang ada kebaikan, ada kemanfaatan. Ni memang kena kecek lah. Kalau kita tak kecek boleh jadi buruk. Tapi kalau kecek tentu ada kebaikan. Ni mesti. Ni kena mestilah ni. Kategori yang ketiga, percakapan yang ada mudarat dan ada manfaat. Ni dia akan bincang pula lepas ni. Jadi antara kalau kita kecek, kebaikan pun ada, keburukan pun ada. Hak mana lebih dominan? Hak mana lebih banyak? Antara baik dengan buruk tu hak mana lebih besar? Kalau lebih besar kebaikan, boleh kecek. Tetapi kalau kita kecek baik pun ada, tapi buruk lebih besar, dulu dia tak sah. Itu yang ketiga. Yang keempat, percakapan yang tidak ada mudarat, tidak ada manfaat dan tidak ada kemudarat. Itu salah tu, baikilah. Percakapan yang tidak mengundang kemudaratan maupun kemanfaatan. Hak molek pun tak ada, hak buruk pun tak ada. Jenis mana lagu tu? Orang panggil dia tu, Kelantan panggil ilah busuk mulut. Kecek dah, tak ada faedah ke abu. Seguni yang kecek nak pakai putih pun tak boleh. Ni jadi 4 kategori baik. Cuba kita tengok. Dia suruh dia hurah apa ringkas, tapi cukup dah sekadar untuk kita faham. Baik, percakapan yang mengundang kemudaratan. Hak kategori pertama tadi. Hak ni wajib kepada seseorang mendiamkan diri daripada bercakap. Ni tak usah kecek lah kalau ni. Wajib ni. Wajib. Dosa kalau kecek. Kalau tentu dah bila kecek jadi mudarat. Kita boleh fikir sendiri bagi lagu ni. Jadi bila sebut bercakap, kena ingatlah anak-anak sebut sani lah. Maknanya misalnya lah, ni orang tak bercakap lah mana. Dah sebab dia guna smartphone. Dia masuk dalam FB, TikTok, apa-apa dah. Baik, anak nak ambil satu contoh. Ni dalam kitab ada sebut sebenarnya. Orang bercakap 20 minit, kita ambil 1 minit kita. Bila kita nak masuk 1 minit, kena fikir. Timbul persepsi buruk ke tidak? Kalau timbul, tak boleh. Sebab anak pernah jumpa orang lantai kita tu, anak sedih tu. Memanglah itulah, tapi anak rasa dia berubah sah. Sebab kita parut hari tu. Kita itu parut sikit bahasa kita guna dia. Dia sebut macam mana dia boleh sebut? Rupanya dia edit beberapa video. Kira-kiranya orang ustaz ni ustaz tidak sunnah lah. Dia edit beberapa video, nak suruh dia sebut, nak suruh nampak keburukan. Dia sebut gitu, anak kata berdosa tu je.
Dia kata memang dia ni kalau tidak buat gitu jadi orang, sebab banyak dia kecek tak betul. Rakyat tak betul sudah. Niat kita tu walaupun dia tu banyak tak betul kecek, tapi dia sengaja ambil supaya orang nak nampak buruk. Dia niat dia gitu. Dia kata tak boleh. Paruk kita wih dia itu. Memang kita faham kata berdosa besar entah ni, entah kena minta maaf ni, kalau buruk dia ni entah tanggung dosa dunia akhirat ni. Tak boleh. Dia sebut 2-3 orang dia terlibat. Bukan 3 lebih tak dia buat. Dia masuk orang kahwin ni ceramah pendek dia letak. Dengar tujuan nak suruh orang nampak dia ni buruk. Niat gitu tak kena. Sebab dia gini, kalau dalam kitab, kalau kita baca tadi pun ada sempat rujuk, ada beberapa buah kitab. Ada kitab ana baru jumpa lah benda tu, mungkin lama dah. Tajuk kitab tu Al-Himmah fi Salafil Ummah. Al-Himmah fi Salafil Ummah, gitulah. Makna semangat generasi salaf. Tajuk dia. Semangat generasi salaf. 12 jilid. Anak kata tengok ke tajuk ni, ingat ke nipi-nipi ha. 12 jilid. Anak pun tengok tajuk memang sangat menarik. Misalnya, contoh dia bicara tentang mengelakkan diri daripada fitnah. Yuk mari hadis Nabi gini-gini, bagaimana cara sahabat Nabi nak mengelak daripada fitnah. Dia mari berjujuk saya nak bakar begini, kata-kata dia tu, sikap dia tu, habis mari. Memang puas hati nah. Tapi waktu nak buat kuliah tak boleh panjang. Kalau nak buat tu kena baca khusus, kena ringkas pula. Tapi kalau kita boleh harap, boleh baca tu memang boleh. Misalnya bab al-jud, kedermawanan. Dia mari saya nak bakar. Contoh-contoh saya nak bakar ni dermawan dia lagu. Dia mari contoh. Hadisnya dengan riwayat. Dia panggil asar sahabat. Tu. Jadi bila anda tengok dalam kikih buku ni, dia sebut situ maknanya sahabat Nabi ni payah kena fitnah. Sebab apa? Sebab hak fitnah dia kelak. Dia kelak. Misalnya Sayyidina Umar dia mari situ. Bila kecek nampak sikit tentang keburukan, mu tahu ni daripada siapa? Dia tanya depan-depan. Mu dia sebut lagi gini tu ada dia tanya lah mari depan mu. Dia tanya sebab tu orang takut. Sebab apa? Nak tutup tu lah. Selalu. Kenapa kita ni ada kelemahan belakang, bukan melekat kita ni. Dia nyadok kecek hawa tu. Hak tu sebenarnya kena beringat lah. Kena beringat. Kena beringat nyadok kalau kita kecek, tapi kena beringat tu dosa lah tu. Tu. Kecuali kita sebut kepada kadar sore sama sore, tolong tak nasihat guru kita, tu tak apa gitu. Enggak kahwin ni kita tahu dah bukan menjadi mulut spekar. Tu tak apa. Anak pun ada banyak agak kau guru kita tu. Allah, tak kena tu buat lagu tu. Misalnya dah. Enggak penyakit dia tu orang tahu belaka dah. Takut belah agak. Tak jaga bercakap. Dia benci pada pemimpin ni, enggak nyakotuk tu enggak rapat jik. Bila dia sebut nama pemimpin ni, dia mesti bubuh kok dia tu, kalau tidak jahat, natal, dia tak kok dia tu. Ni tak boleh. Apa kita juga. Maknanya dari sudut lain molek tu. Ada pula tu. Kita rakyat molek. Takut jadi kau teruk. Tak boleh benda-benda gitu. Tu tak apa gitu. Jadi perkara-perkara gitu kena jaga benar. Tambah-tambah kalau sama Islam juga, orang-orang kafir pun tak boleh kita buat gitu. Tak boleh. Apatah lagi kalau sama Islam, kena jaga benar. Baik, ana habiskan sedikit lagi. Itu yang pertama, kalau mengandung mudarat wajib jangan bercakap duduk dia. Bagi percakapan yang boleh mengundang manfaat, hendaklah bercakap, tetapi perlu mengawasi agar tidak dicelah oleh penyakit riak dan seumpamanya. Kalau kita kecah manfaat pun kena beringat pula. Takut jadi orang panggil dia tadi puasa lah kita tu. Takut mari hebat aku. Takut timbul riak pula. Takut timbul ujub pula. Nampak sangat kita ni hebat dari segi menasihati orang. Timbul syaitan mari pula dalam hati. Kena berhati-hati. Hak molek pun kena berhati-hati. So kalau tak molek, ni cara agama kita. Yang ketiga, bagi percakapan yang mengundang mudarat dan manfaat, mengutamakan membendung mudarat lebih utama daripada mengutamakan manfaat dan masalah. Jadi kalau dalam percakapan kita tak ada molek, ada tak molek, tengok hak tak molek tu lebih besar kah? Ataupun maksud dia di sini,
antara molek, antara mudarat dan manfaat ni, kita kena dahulukan mudarat. Katakanlah hak mudarat pun 50%, hak manfaat 50%, dia kata ni pakai kaedah ni. Pakai kaedah. Maknanya menolak mudarat itu lebih diutamakan. Darbul mafasid muqaddam min jalbil manafi. Itu kaedah tu. Dia pakai. Makna tolak perkara mafsad, mudarat lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Kalau kita kecek ada baik ada buruk, katakanlah 50% kadar dia tu. Molek tak usah kecek lagi. Sebab mengikut kaedah tolak atau molek lebih diutamakan daripada menarik yang baik. Itu. Itu kaedah ulama buat tu. Kalau tak pakar tu kan, adalah timbul kau tak molek tu. Baik. Yang keempat, berhubung dengan percakapan yang tidak mengundang manfaat dan mudarat. Lepas tu kita kata nak kecek lagu mana? Payuh kat Allah kena buat contoh tu. Tak ada mak pedah kan. Tak ada faedah kebaikan. Kemudaratan pun tak ada. Sia-sia gitu. Ini percakapan sia-sia. Ni percakap ini ia merupakan percakapan yang berlebihan. Menyibukkan diri dengan percakapan seumpama ini mensia-siakan masa dan satu bentuk kerugian juga. Tak usah jugalah. Jadi maknanya kalau kita jaga sungguh kan tak? Kecek bagai-bagai perlu ya. Kecek bagai-bagai perlu ya. Ada semua ulama tu memang dia kata kena kecek dia kena kiyah lalu kalimah tu. Nama dia Tamanna Imadi tu. Hak dia tulis pitu dia 5 minit dia tulis Tamanna Imadi. Seorang ulama besar. Dia tulis pitu dia. Saya boleh peruntukkan masa 5 minit. Maknanya kalau kita nak kecek kena kira malik tu. 5 poin ayat ni kena guna mata, kena mata jangan syarah. Kena mata. Apa? Masa dia kata masa dia tak ada masa. 5 minit ya dia peruntukkan masa untuk kaji. Tu kan. Baik. Kita berhenti setakat tu lah dulu ni. Kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita sambung untuk sesi seterusnya lah. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.